Okey, semua orang nak kaya, betul? Tapi kenapa ramai antara kita tak kaya-kaya? Mungkin sebab tak ada modal? Bukan tu sebab dia. Tak ada kabel? Bukan tu sebab dia. Tak ada idea? Bukan tu sebab dia. Tak ada pengalaman? Bukan juga. Tetapi kan ramai tak kaya oleh kerana mereka lakukan 7 perkara ini. Dan kalau anda nak kaya, jangan lakukan 7 perkara ini. Assalamualaikum, saya IK dan kali ni dalam video ni saya nak kongsikan dengan anda 7 perkara yang anda jangan lakukan kalau anda nak kaya. Setuju tak semua orang nak kaya? Memanglah kalau kaya kan best. Ada rumah besar, ada kereta sports, boleh pergi travel, boleh beli macam-macam. Ikut suka hati kita kalau itu yang kita minat. Tapi kan, ramai antara kita tak capai kekayaan yang mereka inginkan. Dan antara sebabnya adalah mereka lakukan 7 perkara ini yang jangan anda lakukan kalau anda nak jadi kaya. Anda nak tahu 7 perkara yang anda jangan lakukan kalau nak kaya? Cuba anda cek daripada 7 ni kan, yang mana satu harapnya tiada yang anda terlakukan. Dan kalau anda lakukannya kan, lepas ni jangan lakukan dah. So, jom kita mulakan dengan yang pertama. Kalau anda nak jadi kaya, jangan lakukan ini. Nombor 1, jangan salahkan orang lain. Jangan blame orang lain ataupun salahkan keadaan, salahkan situasi. Mak Saleh kata ini sebagai satu blame game. Kalau sesuatu tu tak terjadi mengikut apa yang kita nak, kita salahkan orang lain. Anda kenal tak seseorang kan yang macam tu tau? Bila ada sesuatu berlaku kan, dia yang paling utama kata bukan salah dia. Tak kiralah silap apa yang dia lakukan, dia takkan mengaku itu bukan salah dia. Annoying, betul tak? Bukan saja annoying, itu akan menghalangkan kita mencapai kejayaan kita kalau kita selalu menyalahkan orang lain dan bukan salahkan diri kita sendiri. Sebabnya ada 2 perkara yang akan terjadi sekiranya anda selalu blame orang lain ataupun salahkan keadaan lain. Nombor 1, anda tak ambil tanggungjawab pada diri anda sendiri. Bila anda salahkan orang lain ataupun salahkan keadaan yang lain, umpama bukan salah anda, jadi anda terlepas dan anda tak perlu perbaiki diri anda sendiri. Tetapi jika sesuatu itu berlaku dan anda letakkan tanggungjawab pada diri anda sendiri untuk perbaikinya, dan kat situ anda akan take action. Kedua, bila anda salahkan keadaan lain ataupun orang lain, anda tak in control. Apa sahaja situasi yang berlaku, sama ada anda boleh kontrol ataupun anda tak boleh kontrol. Tetapi ada kalanya sesuatu tu memang anda tak boleh kawal pun. Contohnya jika berlaku sesuatu yang di luar kawalan anda. Benda tu anda tak boleh kawal. Tapi apa yang anda boleh kawal adalah action anda. Apa yang anda boleh lakukan. Ada seorang rakan saya, dia seorang usahawan jutawan. Ketika COVID baru-baru ini, perniagaan dia jatuh. Pendapatan dia terhenti. Dan perniagaan dia dilanda masalah sehingga dia tak tahu macam mana nak bayar pekerja-pekerja dia. Tetapi kawan saya ni kan mempunyai minda seorang jutawan. COVID sebagai contoh adalah di luar kawalan kita. Apa yang dia lakukan adalah dia tak salahkan COVID tetapi salahkan diri dia sendiri kerana tidak mempunyai backup plan untuk perniagaannya. Dan bila dia nampak itu silap dia, cepat-cepat dia mulakan perniagaan baru, menjalankan perniagaan kurma. Nampak tak bezanya? Sekiranya dia hanya blame dan salahkan COVID kerana kejatuhan perniagaannya, dia tak in control. Tetapi bila dia salahkan diri dia sendiri, dia ambil tanggungjawab tersebut, dia take action dan mulakan perniagaan baru. Tidak menyalahkan keadaan, tetapi take action atas kesilapan diri sendiri. Nombor 2, jangan lakukan ini dan ini silap saya satu ketika dulu. Nombor 2, jangan ingat anda dah pandai. Jangan fikirkan anda tahu segala-galanya. Satu ketika dulu masa saya mulakan perniagaan online saya yang pertama, saya hanya dapat 3 pelanggan pada tahun pertama menjalankan perniagaan. Sebabnya, saya ingat saya ni dah pandai. Maklumlah, belajar tinggi-tinggi di luar negara, tamat universiti dengan segulung ijazah. Saya ingatkan kalau saya mulakan perniagaan, pastinya perniagaan saya berjaya. Saya ingat saya ni dah pandai. Tapi hakikatnya saya tak pandai lagi. Walaupun ada segulung ijazah, tapi itu tak bermakna saya seorang yang bijak dalam bidang perniagaan. Kegagalan saya dalam bidang perniagaan kerana saya tak tahu kaedah berniaga. Silap saya menjalankan perniagaan selama 1 tahun dengan kaedah teknik strategi yang salah. Apabila saya dapat lihat kesilapan saya, kat situlah saya mula mencari ilmu perniagaan online. Saya banyak membaca, research online, tonton video-video online yang boleh memberi ilmu perniagaan kepada saya dan juga bertanya kepada mereka yang lebih berjaya dalam bidang perniagaan dari saya. Saya belajar dari melihat apa yang orang lain lakukan untuk berjaya dan saya implementasikan kepada perniagaan saya.
Ruginya saya 1 tahun dapat 3 pelanggan sahaja kerana saya ingatkan saya ni dah pandai. Anda pun jangan lakukan kesilapan yang sama seperti saya. Jangan fikir kita ni pandai. Ada banyak sangat ilmu kat luar sana yang perlu kita cari untuk membina kekayaan kita. Boleh tak macam tu? Nombor 3, jangan lakukan ini. Jangan rasa takut. Now, semua orang akan ada perasaan takut apabila nak melakukan sesuatu yang baru. Saya pun sama. Masa saya nak mulakan perniagaan pertama, saya pun akan rasa takut. Jangankan perniagaan pertama, perniagaan saya yang kemudian-kemudian pun saya akan rasa perasaan takut tersebut dalam diri kita sendiri. Maklumlah kita ni manusia. Perasaan takut tu pastinya ada dalam diri kita. Tapi silapnya adalah jangan ada perasaan takut sehingga kita tak lakukan langkah pertama. Dan ketakutan yang paling utama yang ramai takut adalah takut pada kegagalan. Fear of failure. Yang ini yang jangan kita lakukan. Iaitu takut gagal. Gagal seperti mana yang kita tahu, gagal akan mengajar kita macam-macam. Gagal akan memberi kita ilmu, gagal akan memberi kita pengalaman. Tapi takut gagal akan menghalang kita ambil langkah kita yang pertama. Pernah tak anda nak lakukan sesuatu tapi anda rasa takut gagal dan anda tak lakukan sesuatu tersebut? Takut sikit tak apa, sebab rasa takut yang sikit tu kan akan membuatkan kita lebih berhati-hati mengambil langkah seterusnya. Tapi jangan rasa takut sangat sehingga kita takut gagal, takut mengambil langkah pertama. Sebelum saya masukkan poin yang seterusnya, ada sedikit pesanan dari saya, iaitu kan salah satu cara untuk mencipta kekayaan anda adalah memulakan perniagaan. Sekiranya anda nak mulakan perniagaan tapi anda tak tahu nak mula di mana atau anda tak tahu nak jual apa, saya ada sediakan satu webinar khas, webinar percuma untuk anda. Nak jual apa? Mulakan perniagaan dari zero. Jika anda rasa anda nak mulakan perniagaan tapi tak tahu nak mula di mana, check it out www.nakjualapa.com, dan di situ saya kongsikan bagaimana saya cari idea perniagaan dan bawa anda langkah demi langkah bagaimana saya mulakan perniagaan dan kembangkan sesuatu perniagaan itu. Lepas ni kita jumpa kat www.nakjualapa.com. Okey, jom kita sambung. Nombor 4, jangan lakukan ini. Jangan rasa selesa. Pastinya anda pernah dengar dengan istilah comfort zone, betul tak? Comfort zone maksud dia kan kita rasa selesa dengan keadaan kita sekarang. Tak kiralah di mana tahap kejayaan anda sekarang. Mungkin anda seorang yang sangat-sangat berjaya ataupun mungkin anda belum lagi mencapai kejayaan yang anda inginkan. Seringkali tak kira di mana pun tahap kita akan rasa selesa dengan keadaan kita kini. Mungkin bagi usahawan kecil-kecilan, untung yang sikit tu mereka rasa selesa dan mereka dah tak nak push diri mereka sendiri untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi lagi. Mungkin seorang yang jutawan yang hebat dalam perniagaan rasa kekayaannya dah cukup dah, tak perlu nak usaha lagi. Dia pun selesa dengan keadaan dia. Tapi tak kira di mana keadaan anda sekarang ni, apa yang anda lakukan sekarang ni, pastinya kita di dalam zon selesa kita yang tersendiri. Selagi kita rasa selesa, kita takkan push diri kita sendiri untuk lakukan sesuatu yang baru. Dan seringkali sesuatu yang baru itulah yang akan memberi pulangan yang baru pada kita. Pernah saya cakap, kalau kita buat benda yang sama saja, pulangan yang kita dapat pun sama. Dan kenapa kita buat benda yang sama? Kerana kita selesa dengan melakukan sesuatu yang sama itu. Dah menjadi rutin, hari-hari buat benda yang sama je. Tapi kalau anda nak keluar daripada keselesaan anda kena keluar daripada comfort zone anda, zon selesa anda. Lakukan perkara yang anda tak rasa selesa, selagi tak menyalahi undang-undang dan tak melawan hukum agama. So, anda kena belajar keluar daripada comfort zone anda. Nombor 5, jangan lakukan ini dan ramai yang lakukan ini. Anda laku tak? Nombor 5, jangan beri alasan. Pesan guru saya, Dato' Dr. Fadlah Kamsah, orang lain buat duit, kita buat alasan. Jangan. Seringkali alasan ni kan datang tiba-tiba sahaja, secara automatik pula tu. Alasan seperti kita tak ada masa, kita tak ada modal, kita tak tahu. Dan 1001 lagi alasan lain untuk membuatkan kita tak lakukan sesuatu itu. Kadang-kadang kita tahu kalau kita lakukan juga sesuatu itu, kita akan dapat pulangan. Tetapi ada kalanya alasan ni lagi kuat. Contohnya, tak ada masa, rasa penat, tak tahu, takut nanti apa orang kata dan macam-macam lagi alasan sehingga kita pun tak lakukannya. Siapa yang rugi? Kitalah yang rugi. Sebab orang lain buat duit, kita buat alasan. Nombor 6, jangan lakukan ini dan ini adik-beradik kepada alasan yang tadi tu. Iaitu membenarkan ataupun kita justify sesuatu alasan tersebut. Ini maksudnya. Maksudnya, kita bagi alasan dan kita logikkan alasan tersebut untuk mengukuhkan pendirian kita tentang alasan kita itu. Contohnya, alasan kita adalah kita tak ada masa. Kemudian kita justify dan membenarkan alasan tersebut. Kita kata,
Kalau aku buat ni kan, nanti lagi banyak masa aku habis. Tak sempat nak tengok TV, tak sempat nak lepak, tak sempat nak relax, tak sempat nak tengok YouTube. Nampak tak bahayanya? Kita justifikan alasan kita tu dengan pelbagai alasan lain untuk mengukuhkan keputusan kita untuk tidak lakukan sesuatu itu. Contoh satu lagi, mungkin kita nak mulakan perniagaan tetapi alasan kita adalah nak mulakan perniagaan perlu modal dan kita justifikan bahawa semua perniagaan perlu modal. Untuk berjaya kena keluarkan banyak duit. Sekali lagi, itu tak benar. Ada perniagaan seperti perniagaan affiliate di mana anda boleh mulakan perniagaan tanpa sebarang duit, tanpa modal. Dan ada banyak kaedah zero cost marketing di mana anda boleh mempromosikan perniagaan anda tanpa sebarang cost, tak payah letak iklan pun. Contohnya, menghasilkan video di YouTube seperti ini. Tak keluarkan duit pun, tapi keluarkan usaha. Cuma, ada akan memberi alasan. Alamak, nak buat video YouTube, kita malulah, tak pandailah, tak tahu nak edit lah. Dan macam-macam lagi alasan untuk justifikan alasan pertama kita tadi untuk tak mulakan sesuatu. Faham kan? Dan nombor 7, jangan lakukan ini dan ini yang ramai orang hadapi. Iaitu, jangan dengar cakap orang lain. Lebih-lebih lagi kalau kata-kata itu adalah kata-kata negatif, kata-kata toksik yang hanya menjatuhkan semangat kita. The thing is kan, bukan salah mereka. Oleh kerana seperti mana yang saya sebutkan tadi kan, mereka selesa dengan keadaan mereka itu. Dan mereka rasa tak selesa bila anda nak mencapai kejayaan yang lebih tinggi. Sebab tu, kita sering dengar suara-suara negatif ini. Tapi yang lebih penting lagi adalah yang ini. Kita tak boleh hentikan suara negatif yang ada kat luar sana. Selagi kita lakukan benda-benda yang positif, selagi kita lakukan perkara-perkara yang halal yang tidak bercanggah dengan agama, selagi kita tak menyalahi undang-undang, kata-kata negatif itu akan menjatuhkan semangat kita dan akan menghalangkan kita. Lebih-lebih lagi kalau kita percaya pada kata-kata itu. Yang penting, tak kiralah kata-kata negatif ataupun orang tak sokong ataupun kata-kata toksik yang anda dapat, anda jangan percaya kata-kata itu. Seperti saya kata, kalau tak bercanggah di sisi agama, you good to go. Abaikan kata-kata negatif ini dan teruskan usaha anda untuk berjaya. Sebabnya, anda berjaya, anda nak jadi kaya bukan kerana mereka. Anda lakukan ini untuk diri anda dan keluarga anda. Betul tak? Dan sebelum saya akhirkan video ini, ingin saya ingatkan anda hadis riwayat Bukhari. Bukanlah kekayaan pada harta benda, tetapi kekayaan yang sebenar adalah kekayaan jiwa kita. Apa pendapat anda? Tuliskan soalan anda di bawah. InsyaAllah saya akan cuba jawab dalam video-video yang akan datang. Sekiranya video ini membantu anda, tekan like dan subscribe kepada channel YouTube saya ni. Dan saya akan menghasilkan lebih banyak lagi video-video yang akan membantu kekayaan dan kejayaan anda, insyaAllah. Pastikan bagi anda yang nak mulakan perniagaan, check it out www nak jual apa. Khususnya bagi anda yang nak mulakan perniagaan tapi tak tahu nak mula di mana. Mula di www.nakjualapa.com. Percuma je bersama saya. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.